untuk sama-sama kita menghayati ayat-ayat, hadis-hadis dan sirah perjalanan Rasulullah ketika mana baginda memamerkan Islam secara hidup kepada manusia. Para hadirin hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa taala sengaja mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam situasi ajaran yang datang daripada Allah hancur. Manusia tersesat yang kita panggil jahiliyah. Walhal nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah sebelum daripada baginda sangat ramai. Ada ulama mengatakan bahawa nabi-nabi yang diutus oleh Allah yang bukan rasul lebih daripada 13,000 orang. Ada yang dikisah oleh Allah di dalam Al-Quran dan ada yang tidak dikisah oleh Allah di dalam Al-Quran. Apabila Rasulullah datang sebagai Nabi yang terakhir, masyarakat menjadi jahiliyah dan seolah-olah tidak ada nabi-nabi sebelum daripada itu. Manusia tidak kenal Allah. Bukan saja tidak mengenali Allah. Apabila Rasulullah diutus oleh Allah datang untuk menyelamatkan manusia, tiba-tiba mereka menghalang kehadiran Islam. Mereka menentang Rasulullah lebih daripada mereka berperang antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Allah Subhanahu wa taala tetap mengutus Rasul, dan Allah mengutus Rasul datang ke dunia ini. Allah sengaja bahagikan kehadiran Rasulullah kepada 3 zaman yang sangat mustahab yang perlu kita pelajari. Yang pertama iaitulah zaman Makkiyah, zaman permulaan Islam. Bermula daripada baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga Rasulullah berada di penghujung zaman Makki. Zaman ini menelan usia yang paling lama, iaitulah 13 tahun. Zaman yang kedua iaitulah bermula daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda meninggalkan kota suci Makkah menuju ke Madinatul Munawwarah, dan di sana lembaran yang baru diperkenalkan oleh Allah kepada umat Islam sejagat. Rasulullah berada di Madinatul Munawwarah sehingga kepada Allah menurunkan satu ayat kepada Rasulullah untuk kembali semula ke Makkah Al-Mukarramah. Diturunkan ayat laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Diturunkan ayat ini kurang lebih tahun yang ke-8 Hijriah. Bermakna Rasulullah berada di Madinatul Munawwarah selama 8 tahun. Kemudian Allah memindahkan perjuangan Rasulullah balik semula ke Makkah.
Allah tidak bawa Rasulullah pergi ke Yaman. Allah tidak bawa baginda Rasulullah pergi ke Taif, pergi ke mana-mana bumi lain. Rasulullah kembali ke kampung halamannya, negaranya, tempat kelahiran baginda, iaitulah di Makkah Al-Mukarramah. Bumi manusia menolak dakwah Islamiah sebelum daripada itu. Rasulullah kembali ke Makkah, mentadbir bumi Makkah Al-Mukarramah sehingga kewafatan baginda. Dan di zaman ini Allah tetapkan zaman yang paling pendek, yaitu Islam diurus di Makkah selepas daripada pembukaan, sehingga kewafatan Rasulullah hanya menelan usia 2 tahun. Genap 23 tahun perjalanan Islam yang diulas oleh para alim ulama melalui ulasan yang berbagai-bagai. Ada tesis yang ditulis, sama ada di peringkat sarjana ataupun di peringkat kedoktoran, menulis perbezaan 3 zaman. Di Mesir ada tesis 2 jilid, 2 jilid besar, lebih daripada 1,500 muka surat. Mengapa? Tajuknya mengapa Allah membahagikan Islam kepada 3 zaman. Para hadirin hadirat sekalian, menjadi satu pengajaran, satu petanda, satu isyarat kepada kita manusia untuk mendalami. Apabila Allah jadikan zaman yang pertama, iaitulah zaman Makki. Zaman ini berbeza dengan zaman Madani. Zaman Makkah Allah menurunkan ayatut tauhid, imma tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, menceritakan ketuhanan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, kuasa yang dimiliki oleh Allah. Dan di zaman ini Allah hanya menggunakan perkataan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Walaupun di sana ada kumpulan sahabat yang beriman kepada Allah, Allah tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Di Makkah semuanya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Mengapa tidak digunakan ya ayyuhalladzina amanu dalam beberapa ayat? Seolah-olah memberi penghormatan kepada manusia yang beriman kepada Allah. Ramai para alim ulama mengatakan bahawa kehadiran Islam di Makkah Al-Mukarramah, Allah menceritakan satu juzuk daripada agama dan kesempurnaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala belum sampai. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah di zaman ini, Rasulullah tidak ada kuasa, Rasulullah tidak ada negara, Rasulullah tidak ada tentera, Rasulullah tidak ada mahkamah. Maka ayat-ayat yang diturunkan memperkenalkan kepada manusia siapa dia Allah. Ayatul syariah tak boleh diturunkan oleh Allah. Kalau diturunkan ayat-ayat syariah, nescaya umat Islam tentunya tak boleh laksanakan Islam di Makkah, dan Al-Quran menjadi bahan bacaan sebagaimana kita baca surat khabar. Quran baca saja, laksanakan Al-Quran tak boleh. Baca Quran kemudian ambil letak atas pada, tutup, letak atas almari, masuk dalam rak. Manusia berjalan mengikut hawa nafsu dia,
Makkah Al-Mukarramah jahiliyah berleluasa, Quran duduk dalam buku, duduk dalam mashaf, ditulis di kulit-kulit binatang, kulit kambing dan seumpamanya, baca letak atas almari, baca tanpa di dinding, buat perhiasan. Allah tidak menurunkan ayatul syariah, diturunkan ayatul tauhid, diceritakan kepada manusia siapa dia Allah, siapa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia akan mati. Selepas daripada mati, manusia akan dibangkit semula oleh Allah. Di sana adanya syurga, di sana adanya neraka, di sana adanya hisab. Sekali itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan agenda dakwah, menyampaikan dakwah kepada manusia. Dan Rasulullah mendapat tentangan yang hebat, terutamanya apabila baginda diperintah oleh Allah supaya diiklankan dakwah. Di waktu Rasulullah menyampaikan dakwah melalui sirriyatul dakwah al-Islamiyah, dakwah secara senyap, bertemu dengan keluarganya, bercerita pasal Islam, bertemu dengan rakannya, bercerita pasal Islam. Alhamdulillah, dengan izin daripada Allah, ramai juga yang peluk Islam. Sayyidina Abu Bakar dan keluarga baginda Rasulullah, beberapa individu dan rakan-rakan yang dekat. Yang pertama peluk Islam, alhamdulillah, Allah jadikan muslimah. Isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu anha, yang pertama terima Islam. Bila Rasulullah terima wahyu balik, Rasulullah sebut zambiluni, selimut aku, selimut aku. Takut dipegang oleh malaikat. Seorang isteri yang tabah, dia mengatakan, wallahi la yu'zikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan mengkhianati kamu, kerana kamu menghubungkan silaturahim di kalangan manusia. Kamu menyeru manusia kepada benda yang baik. Kamu melarang manusia daripada buat perkara yang tidak baik. Allah tidak akan mengkhianati kamu. Dan makhluk yang datang, namus disebut, makhluk yang ganjil datang peluk kamu, dia adalah namus, makhluk yang ganjil yang pernah datang kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Turunkan wahyu kepada Nabi Allah Musa. Isteri Rasulullah beriman lebih awal daripada orang lain. Wanita, bukan lelaki. Dan pengorbanan daripada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam sangat besar daripada seorang yang hartawan. Hartawan yang disegani kaya dia di semenanjung tanah Arab, disegani dan ditakuti oleh kabilah-kabilah yang suka berperang. Tiba-tiba Khadijah radhiyallahu anha mengorbankan harta dia, sehingga kalau kita baca di dalam sejarah, walaupun yang meriwayatkan sejarah ini ada ulama mengatakan dhaif, tak apa, kita ambil pengajaran. Bila Khadijah radhiyallahu anha hampir meninggal dunia, antara sedar dengan tidak sedar, dia tidur. Rasulullah datang duduk di hujung kepala. Bila Rasulullah tengok genung wajah Khadijah radhiyallahu anha di waktu itu, Nabi kita menangis. Rasulullah teringat jasa dia yang sangat besar. Dan Rasulullah puji dalam hadis banyak. Ketika orang bermusuh dengan aku, Khadijah membela.
Ketika kaum Quraisy mengepung aku, Khadijah melindungi aku. Ketika aku susah, dia membantuku. Ketika aku sedih, dia menghiburkan aku. Dia teringat, dia menangis. Air mata Rasulullah yang mulia jatuh atas pipi Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah buka mata, tengok-tengok abang dia Rasulullah. Terus Khadijah sebut, ya Rasulullah, wahai abangku, wahai Rasulullah, aku tidak ada lagi harta untuk aku bagikan kepada Islam, kepada perjuangan Islam. Wahai Rasulullah, sekiranya Islam ini memerlukan kepada senjata, ambil tulang rusuk aku, cungkilkan tulang rusuk aku, jadikan senjata, tegakkan Islam dengan tulang rusuk aku, supaya aku mati dalam keadaan aku menegakkan Islam. Takbir! Khadijah radhiyallahu anha, Allah jadikan wanita yang penuh Islam. Pengorbanan dia, semangat dia sampai tahap itu. Sebagai pengajaran kepada muslimah dan lebih pengajaran lagi kepada lelaki. Kalau orang lelaki jadi dayus, jadi pengecut, Khadijah Allah jadikan semangat dia wajar begitu sekali. Para hadirin, hadirat sekalian, Rasulullah mengharumi zaman Makki, zaman yang sangat sulit, zaman manusia tidak ada belas kasihan. Di dalam sejarah Rasulullah dimasukkan racun dalam makanan baginda, dijerut lehernya. Waktu Rasulullah salat, dijerut leher, ditarik, hampir wafat. Waktu baginda sujud, diletaknya belulang yang busuk. Kerana wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hakim. Tidaklah mereka ini menentang kamu, wahai Muhammad, kecuali kerana kamu beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Digalinya lubang yang dalam, dipacaknya kayu-kayu yang tajam, supaya Rasulullah jatuh, terbunuh. Mereka tekad membunuh Rasulullah. Walhal, kalau kita lihat zaman Makki ini, jahiliyah yang sangat kejam. Rasulullah bawa Islam yang sangat baik. Jahiliyah yang menjadi pegangan mereka, anak-anak perempuan yang dilahirkan mereka bunuh hidup-hidup. Ditanam di dalam tanah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, zaman jahiliyah, orang bercakap Umar ini panglima besar, tapi sayang ada anak perempuan. Ada orang ejek, dia nak lawan Sayyidina Umar, tak boleh. Sayyidina Umar ni ganas, bengis. Orang pijak khuf dia, dia pancung. Pijak khuf dia, tak reti ni pijak selipar Umar, khuf Umar, tak reti, dia pancung, bunuh. Orang takut, sehingga ada orang bercakap, tak apa, biar Umar samsing, nanti anak perempuan dia besar, kita ambil anak dia. Kita ambil anak dia sebagai isyarat. Kita ambil anak dia, kita bersama dengan anak dia, kita ajar bapa dia, seolah-olah begitu. Orang cakap Umar panglima besar, tapi sayang ada anak perempuan. Ini jahiliyah. Sayyidina Umar juga, dia keluarkan pedang, dia telanjang,
Dia tarik pedang dia ni atas tanah, atas batu. Daripada kedai, daripada pasar balik ke rumah dia. Semua orang dengar bunyi pedang dia berjalan. Kerang, 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 kerang. Semua orang keluar tengok. Sayyidina Umar nak pergi pacung siapa? Para hadirin, dia naik atas rumah dia. Disebut dalam riwayat anak dia umur 2 tahun. Semua di kalangan kita yang ada anak, kita boleh bayar. Anak perempuan umur 2 tahun, anak perempuan. Umar sendiri dia bersajak di dalam sajak jahili. Kalau kita baca di dalam buku-buku syair, dia bersyair tentang anak dia sayang. Di waktu anakku menangis, hatiku terhibur, kata Sayyidina Umar. Dengar suara anak menangis terhibur. Waktu aku penat balik daripada kerja, balik daripada cari makanan, aku balik. Apabila anakku menadah tangan, ambil makanan yang dia beli. Macam kita lah bawa balik, bawa coklat ke anak kita ambil. Hilang penat kita bekerja. Anak gembira, kita bawa sesuatu. Penat, hilang. Diam saja. Diam saja. Saya ni di antara orang yang malah mengapa syair. Tapi saya ingat, saya baca tu makna tu saya ingat, tapi lafaz saya tak hafal. Saya hafal Quran dengan hadis. Malah syair. Diam saja. Dia kata waktu aku pernah anak perempuan dia ni naik atas leher dia, naik bergurau dengan dia. Dia kata aku rasa kebahagiaan duduk dalam rumah. Tapi kerana orang bercakap Umar seorang panglima besar, tapi sayang ada anak perempuan, nanti kita ambil anak perempuan dia. Kita nak lawan dia tak boleh, kita ambil anak perempuan dia, kita perguna ke anak perempuan. Dia tarik pedang, naik atas rumah, dia tarik anak perempuan dia. Pergi di tengah tempat padang pasir, dia gali lubang. Umar gali lubang. Jahiliyah. Gali lubang. Hadirin, anak dia tanya, Abah nak buat apa? Saya sebut bahasa abah lah. Abah, ayah nak buat apa lubang ni? Merah muka dia. Saya ingat orang gagal, merah muka dia. Dia boleh bila lubang ni dalam, dia tenang anak dia masuk dalam lubang, anak dia ni meraung, jangan ayah, dia timus. Sehingga daripada suara kuat jangan ayah, hilang suara, mati hidup-hidup. Dibunuh hidup-hidup. Bukan Umar saja yang buat kerja macam ni, orang lain juga bunuh anak perempuan. Sana bunuh, sini bunuh. Disebut dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Apabila berita disampaikan kepada bapa, anak yang dilahirkan di dalam bilik persalinan adalah anak perempuan, merah padam muka bapa kerana malu. Semua orang bercakap yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Semua orang bercakap di kedai kopi, di mana-mana, di pasar. Lahir anak perempuan ini boleh bawa malapetaka, boleh celaka, boleh itu, boleh ini. Orang cakap macam tu. Dia jadi satu budaya, lahir anak perempuan, orang bunuh. Ini dia jadi. Rasulullah datang, para hadirin hadirat sekalian datang. Rasulullah larang jangan bunuh anak perempuan. Cuba kita tengok dia punya beza antara jahiliah dengan Islam. Islam sangat mulia. Jangan bunuh anak perempuan, dia makhluk Allah. Dan Rasulullah berjuang mati-matian membela anak-anak perempuan. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ini dalam Islam. Orang lelaki, orang perempuan beriman kepada Allah, saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Kemuliaan dia sama. Cuma ada beberapa hukum hakam yang berbeza di antara lelaki dengan perempuan.
Orang perempuan dia ada kelebihan dia, orang lelaki dia ada kelebihan dia. Ada kurang, ada lebih dalam banyak keadaan hukum, tetapi kalau kita gabung, adil Islami. Adil. Orang perempuan banyak keadaan dia sembahyang, dia boleh cuti. Mari period, mari haid, dia boleh cuti. Orang lelaki tak ada haid, tak tahulah. Kapur ni takut ada. Ya, tak mari semayang tu jenis tak mari masjid, jenis tak semayang tu haid tu. Mungkin agak. Pergi tanya dia, yang tak mari masjid, yang tak semayang, kata kamu haid ke? Baik, orang perempuan dia boleh cuti, tapi aurat dia lebih. Kita orang lelaki mari masjid senang, orang perempuan payah, kena pakai jubah, kena pakai kana, kena pakai macam-macam. Aurat dia lebih. Orang lelaki aurat dia pusat sampai ke lutut. Dengan saya tak nafikan pandangan ulama mengatakan bahawa aurat orang lelaki ini daripada leher sampai ke tangan. Kalau kita buka di dalam fiqh manhaji mazhab Syafi'i, ada ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan orang lelaki kalau dia bercakap duduk di hadapan orang perempuan, dia pakai baju setakat ni haram. Aurat dia di hadapan orang perempuan ni sampai ke pergelangan tangan. Ada. Orang nak pegang yang ni boleh pegang. Tak pegang tak apa. Tak ada masalah. Kita buka jubah setakat ni. Ada ulama kata haram. Itu maklumat ilmu lah. Jangan berkelahi lah bab ni. Orang nak pakai pendek, pakai. Ada ulama yang muktamad daripada pusat lutut. Aurat orang lelaki. Orang perempuan banyak. Tapi Allah longgarkan benda lain. Di sudut pakaian, orang lelaki longgar. Di sudut melihat antara satu sama lain, orang lelaki dia tengok muslimah, tengok sekali an-nazratul ula lak wan nazratul thaniyatu alaik. Tengok mula-mula, okey tak apa, cuci mata. Tengok kedua boleh penyakit, berdosa. Ada orang kata dah tengok pertama, tengok lama. Tengok lama boleh penyakit lah. Tak boleh. Orang perempuan dia ingat dalam bab. Dia tengok orang lelaki, dia pun berhati orang lelaki. Dia berhati. Segok dia berjalan. Yang ni, saya nampak gayung sikit dia berjalan ni. Apa cerita ni? Kena seteruk ke apa benda? Dia berhati. Berhati tengok tubuh dia sasak begini. Dia tengok, dia berhati macam mana dia gerak-geri. Dia berhati orang perempuan. Tak berdosa. Lalu tepi rumah dia buka pintu sikit, dia tak berdosa orang perempuan. Orang lelaki jangan buat kerja berdosa, haram. Dia ada lebih, dia ada kurangnya. Dan ada hikmah dia, saya tidak nak banyaklah yang tu, kena buka dalam kitab. Hikmah dia banyak. Sebab apa orang perempuan dia boleh tengok orang lelaki. Dia boleh perhati orang lelaki. Dia boleh perhati tengok dia ni apa cerita ni, misai dia ni panjang sebelah. Sebab orang lelaki ni masuk pinang dia. Orang lelaki akan pergi tanya khabar dia. Jadi bila tanya khabar, dia cek dah sebelum ni. Dia ni misal panjang sebelah, pendek sebelah. Bila panjang sebelah, pendek sebelah, maknanya orang ni dia tak jaga diri dia. Bila tak jaga diri, dia tak jaga, macam mana dia nak jaga orang lain? Dia jadi begitu. Dia kata kalau masuk final dia tak berapa nak boleh terima ni. Pasal apa? Orang macam ni, body dia tak boleh jaga. Macam mana dia nak jaga orang lain, nak jaga isteri dia, nak jaga dia? Panjang cerita lah, saya tidak nak ni lah. Dia tengok orang lelaki dia tengok kekurangan, nampak serenit begini. Dia kata tak apa boleh. Yang ni nampak kemas, dia boleh jaga baik diri dia, insya-Allah orang lain pun dia boleh jaga. Dan ulama psikologi kalau kita baca ilmu nafs tarbawi, ada guru saya di Jordan, masuk temu duga, dia tak tanya kamu pengalaman banyak mana, kamu itu, kamu ini, apa semua sekali. Bila dia tengok dia zombie ni, dia baca, dia tengok sekali dalam. Lepas tu mari
Mari dia tengok sekejap, dia tengok daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tengok. Kadang-kadang dia tanya benda-benda lain pun. Lepas tu keluar. Bila dia buat ulasan, dia buat satu-satu. Dia tengok muka satu-satu dia buat. Macam mana dia ni. Dia sebut, orang ni kalau duduk dalam pejabat selera. Fair dia duduk sana satu, duduk sana satu, ni satu. Kalau nak cari fair agak jenuh, mencari. Bukan jenis ni. Orang ni fair dia teratur. Imam dia susun mengikut abjad. Mengikut ni. Sebab apa? Dia tengok muka. Dia boleh baca sampai dalam hati. Apalah yang tu. Baik. Balik kepada cerita kita jahiliah, bunuh anak perempuan dia bunuh. Rasulullah bawa Islam, jangan bunuh. Orang lelaki, orang perempuan sama. Kemuliaan dia sama. Para hadirin sekalian, Rasulullah berjuang mati-matian bela orang perempuan. Buka dalam sejarah siapa yang lawan Rasulullah. Para hadirin, sangat-sangat yang lawan Rasulullah adalah wanita paling ramai. Kufur kepada Allah wanita paling ramai. Rasulullah berjuang bela dia lawan Nabi. Bela fuqara wal masakin. Fuqara wal masakin kita buka dalam Mukhtasar Ibnu Hisham. Orang miskin pernah lalu di majlis kebesaran, kerakyatan orang-orang kaya. Orang miskin lalu, bukan masuk lalu, dia tangkap. Kerana mencemarkan, menghina majlis orang kaya, bercampur dengan orang kaya, dia tangkap, dia ikat pada tiang. Dia buat pertandingan memanah. Sayyidina Hamzah memulakan panahan. Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi SAW. Tarik panah, lepas, masuk dalam mata, pun keluar biji mata. Orang ramai tepuk tangan, hebat Hamzah. Kemudian Sayyidina Umar panah kena mata sebelah kiri, tercabut. Dua-dua pemimpin kita hebat waktu zaman jahiliah. Ini zaman jahiliah. Hinanya orang miskin. Kalau dibunuh orang miskin tak ada masalah, jangan bunuh kami. Bunuh kami boleh mencetus peperangan. Orang miskin hina macam tu. Rasulullah bela orang miskin. Meletakkan satu neraca dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang kaya, orang tak azan lagi subuh dia mari, subhanallah, orang kaya yang paling mulia di sisi Allah. Orang miskin, dia tak ada kerja banyak. Sebelum daripada maghrib 1 jam dia mari, dia betulkan kapet dia, vacuum dia, sapu sana sapu sini, buka lampu, betulkan tempat imam apa semua sekali, mana-mana yang ada debu dia lap, dia datang, dia solat berjamaah. Dia miskin, dia lebih mulia daripada orang kaya. Allah bagi kaya tak pijak masjid. Kaya pakak besar, ada driver, ada bodyguard, ada macam-macam, tak sampai mari masjid. Baik mati pada hidup. Berat ke bumi. Rezeki dia sapu banyak pada orang lain. Allah bagi nikmat banyak pada orang lain. Masjid tak mari. Baik mati orang macam ni. Islam letak neraca yang sangat baik. Mulia bukan kerana dia kaya, bukan kerana pangkat. Zaman jahiliah, orang berpangkat mulia. Samsi yang suka masuk medan perang, orang ni mulia. Dan Rasulullah berjuang semula. Yang mulia iaitulah yang bertakwa. Bela orang miskin, jangan bunuh orang miskin. Para hadirin sekalian, siapa yang paling ramai lawan Rasulullah? Siapa yang gali lubang, letak kayu tajam supaya Rasulullah mati? Orang miskin. Inilah dia Islam di zaman Makkah, yang dirumuskan oleh para alim ulama. Sebab apa Islam jadi macam tu di Mekah? Islam agama yang baik. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Allah sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus Muhammad datang, Rasulullah datang, kecuali untuk bawa rahmat kepada sekalian alam. Segala perintah daripada Allah dalam Quran semuanya
baik yang Allah larang dalam Al-Quran, semuanya keji buruk. Buruk. Mengapa manusia ni payah sangat terima Islam? Di Mekah, orang tolak, orang lawan Nabi, nak bunuh Nabi. Rasulullah nak selamat dia. Bukan selamat hari akhirat saja, dunia. Selamatkan wanita yang dibunuh. Kalau tak dibunuh, dibesar, dijadikan alat kepada lelaki-lelaki yang ganas. Tak lebih daripada itu. Islam beda. Tapi manusia tolak Islam. Dia sanggup terima jahiliah. Ini Islam. Para hadirin, kita tengok dalam masyarakat kita pun, kalau kita tengok, kan pelik. Jenayah makin hari makin bimbang, makin hari makin bimbang. Subhanallah. Anak-anak lahir bunuh macam tu, bubuh dalam tong sampah, masuk dalam tanah, lempar sana dibahan oleh anjing, terputus 2 bayi. Allahu Akbar. Kenyataan rasmi mengatakan 250,000. Itu yang dikesan bayi dilahirkan dalam masa 1 tahun. Anak haram. Kecurian, ragut, rompok. Ada yang sembelih ibu bapa kerana nak duit, kerana dia jam, kena pay kuda macam-macam. Kita dengar serabut orang bakar mahak tahfiz, anak-anak bakar mahak tahfiz. Pok bertenang. Kita tak nak balik kepada syariat Allah. Yang Allah bagi jaminan bahawa syariat Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk di bumi beriman, bertakwa kepada Allah, melaksanakan syariat Allah, Allah sendiri buka pintu rahmat daripada langit dan bumi. Allah turun jaga manusia. Allah jaga. Tetapi kalau kamu menolak syariat Allah, Allah akan tarik keamanan daripada bumi. Allah tersebut dalam Quran. Bumi tak akan aman kalau tak ikut syariat Allah. Para hadirin, di Madinah bila Rasulullah pergi, tegak sebuah negara Islam, dilaksanakan Islam. Ayat-ayat yang turun Rasulullah laksana turun. Walaupun di peringkat awal, kita kena ingat, di peringkat awal Quran tak buat turun lagi masalah mencuri, masalah apa. Ayat mencuri, hukuman orang mencuri, hukuman orang zina, tak turun. Tapi bila Rasulullah pergi ke Madinah, orang berhenti mencuri. Sebab apa? Allah yang jaga. Berhenti. Orang tak minum arak, orang berhenti berperang, orang berhenti. Pelik. Bukan di Madinah saja. Rasulullah balik, macam saya sebut tadi, zaman ketiga, Fathu Makkah. Mekah kita tahulah bumi jahiliyah. Rasulullah sampai saja di Mekah Al-Mukarramah. Bila Rasulullah ijtihad, piagam Madinah diijtihad sekali lagi di Mekah. Mahma ikhtalaftum fihi min syai' famaradduhu ila Allah wa rasulih. Mana-mana perselisihan yang berlaku di Mekah, tempat rujuk paling tinggi, undang-undang paling tinggi, perlembagaan paling tinggi, Al-Quran dan juga Rasulullah. Quran hadis yang kita jadi dasar, Quran hadis ijma' qiyas. Teguh Mekah, Rasulullah tak ijtihad lagi, agak tak boleh gini-gini dah. Duduk, ada ulama mengatakan dalam masa seminggu, parit-parit di Mekah ini lembab menjadi basah. Kenapa? Orang buang arak, orang pecahkan tempayan arak, bubuh dalam buang dalam parit. Rasulullah tak sebut lagi arak. Orang berhenti berzina, orang berhenti berjudi. Mekah menjadi aman. Sebab apa? Allah turun. Mengapa Allah turun? Orang melaksanakan syariat Allah. Kalau tidak ada kesan dalam masyarakat, bermakna Allah bohong dalam Quran. Bermakna kuasa daripada Allah tidak ada. Laksana syariat Allah, tiba-tiba jenayah makin banyak, makin memuncak. La, mustahil. Ini kita kena beriman.
Para hadirin, mungkin orang kata tu cerita. Sahabat-sahabat kita Brunei ni dekat. Saya pergi ke Brunei. Pagi taklim. Brunei. Dulu Yang Maha Mulia Sultan Brunei ijtihad bahawa Brunei akan laksanakan syariat Islam termasuk hudud, qisas dan ta'zir di negara Brunei. Ijtihad. Dan Brunei diambil tempoh 2 tahun untuk bagi penjelasan, penerangan kepada rakyat, kepada pegawai kerajaan, kepada umum macam mana syariat Islam. 2 tahun dia bagi penjelasan. Tak laksana bagi penjelasan. Tapi bila isytihar saja, jenayah-jenayah di Brunei menjunang turun. Orang tahu kan? Brunei waktu itu dia berhadapan dengan isu dadah. Dadah masuk Brunei, membimbangkan. Ialah Brunei ni orang kaya. Dadah masuk tempat orang kaya, habis. Habis. Dadah menjunang tu berhenti, tak laksana lagi. Ini Islam. Dan ini agama kita, keistimewaan ajaran Islam yang kita pegang pada hari ini. Tapi sekali kita fikir sebab orang Melayu payah. Sebut syariat Islam tak berkeruk kening. Sebut syariat Islam tak tolong. Payah. Walhal syariat Islam ni agama dia. Yang kita sembahyang ni Islam. Yang laksanakan Islam juga. Bukan hidup kita ni kita kena laksanakan sembahyang, laksanakan puasa. Tak. Kena laksana semua. Sembahyang kita kena buat, puasa kita kena buat, Islam di segi perlembagaan kita kena buat, di sudut pendidikan kita kena buat. Kita kena faham. Allah sebut afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Adakah kamu beriman sebahagian daripada Al-Quran? Bab semaya, puasa, zakat, haji, beriman. Bab ekonomi, bab apa ni, pendidikan, hubungan diplomatik, keselamatan dalam negara, kamu tak nak beriman. Kamu ambil sistem yang direka oleh manusia. Adakah kamu ambil Islam ni sebahagian? Kamu tinggal sebahagian, kamu tak ambil sebahagian? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun. Sesiapa yang buat sebegini, Allah mengatakan kamu rugi di dunia dan di hari akhirat kamu akan dihumbang dalam api neraka. Kita umat Islam ni kita kena faham dengan agama. Jangan kita beragama dengan nafsu. Hak mana kita nak ikut, kita ikut. Hak mana kita rasa tak nak ikut, kita tak ikut. Kita akan dihumbang oleh Allah dalam api neraka. Kalau kita buat macam ni, bukan orang lain yang rugi, kita rugi selepas daripada mati. Kita kena faham. Jangan main malaikat tanya apa kita akan. Kita tak akan dapat jawab kalau kita tak beriman keseluruhan isi kita yang ada dalam Quran. Kita beriman bab semayang, bab tengok anak bulan. Bila tengok anak bulan agak sungguh sana. Puasa ada esok. Nampak tak anak bulan? Nampak. Pertama-tama nak beraya. Beriman sungguh ya. Kalau bab semayang, Allah pakat jaga kalau bab semayang. Tengok muslimat kita, alhamdulillah. Yang ni tak apalah, yang istiqamah, yang iltizam, yang jaga segala. Cuba kita tengok hari raya. Naik atas masjid muslimat sama aja. Yang istiqamah ke apa sama. Pakaian dia tutup aurat belaka. Sebab apa? Atas masjid. Selesai sembahyang hari raya siap. Dia turun dia masjid. Yang ni buka bojeng dia macam ni. Yang ni color dia merah. Yang ni color dia orange. Color orange. Yang ni color biru. Jenis tak tutup aurat. Tutup aurat. Anak saya tak tengok lagi color hijau. Color macam-macam. Para hadirin, Quran dalam masjid, Quran lain ke? Dalam masjid dia boleh jaga aurat. Luar masjid Quran lain ke? Dalam masjid Allah lain, luar masjid ada Tuhan lain. Sebab apa?
tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Dia sembahyang, dia beriman sebahagian daripada kitab, dia kufur sebahagian yang lain. Dan dia beragama ini ikut nafsu. Ikut nafsu. Waktu sembahyang atas masjid, muka semua orang tutup belakang, dia pun tutup. Bukan dia tutup kerana Allah. Luar daripada masjid, ikut pandang saya, ikut nafsu. Dia akan rugi dunia. Di hari akhirat dihumbang oleh Allah dalam timur. Ini pelik. Lelaki begitu juga. Hari raya, elok je. Keluar daripada masjid, duduk padang gua, keluar pendek. Pelik. Dan masyarakat kita ni pelik. Hari raya semayang belaka, Zuhur tak semayang. Hai, saya pun peningnya sebenarnya. Semayang hari raya ni sunat je. Kita tak semayang tak berdosa. Sunat je. Kita semayang dapat pahala. Tapi Masya Allah, yang tak pernah mari semayang tu sah depan. Baguslah, baguslah. Tapi maghrib tak semayang, Zuhur tak semayang, Asar tak semayang, silap lagi pula Jumaat tak semayang. Tapi hari raya dia semayang. Tak pelik. Tapi itulah realiti. Sebab tu bila kita tengok jahiliah, kita rasa pelik jahiliah. Sebab apa Rasulullah perkenalkan kepada mereka satu ajaran yang sangat baik, bela orang miskin, bela. Tapi orang lawan Nabi. Sama je zaman kita pun. Kita tengok Islam ni cantik, elok begini-begini. Dia lawan macam jahiliah juga. Jawab sama zaman jahiliah sama. Orang nak mengajar tak masjid gitu gini, bising, tauliah lah apa. Duk masuk tempat judi, karaoke. Saya mari saat ni sebelum dari pada subuh, dekat-dekat penuh mabuk lah apalah. Tak ada kata apa, ini mabuk tak ada tauliah ni. Tak kata apa. Tapi kalau menyampaikan ilmu apa semua sekalian, tauliah lah apa lah, gajah, lima, macam-macam. Kita pelik-pelik. Kan dia? Kalau ada dia tak cukup ke tauliah? Dapat PhD, pengajian Islam. Kita pergi minta tauliah. Orang yang tanya, temuduga BA. Kadang-kadang tak tahu kok mana. Tak cukup ke? Dengan sijil yang diiktiraf oleh universiti, diiktiraf oleh dunia. Kita ambil PhD daripada UKM, UM pun terima, UITM pun terima. Kita pergi Oxford University, tempat Amerika, tempat antara universiti yang canggih pun terima. Pergi negara Arab pun orang iktiraf. Orang BA tak iktiraf. BA kadang-kadang diploma ganda. Hadirin sekalian, sebab itu saya ringkaskan selaju ajana pendek-pendek. Allah tengok dia buat zaman Makkah begitu. Sebab apa? Islam tidak ada negara. Sebab itu apabila Rasulullah tegak negara di Madinah, kita tengok Islam ni mudah berkembang. Orang tu beriman kepada Allah, orang ni beriman, dan Allah jadikan Islam ni dia balik semula di Mekah. Saya nak ambil yang tu. Dulu 13 tahun orang tolak Islam. Lepas daripada Islam membuktikan kewibawaan agamanya, Madinah menjadi aman. Madinah Allah sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang sangat baik, dan Allah kurniakan keampunan kepada penduduk-penduduk Madinah. Diampunkan dosa. Ramai orang mari masjid, bukan saja orang mari masjid dapat pahala, tapi oleh kerana semua orang ini bersetuju menyokong kerajaan Islam di Madinah, semua sekali dia dapat pahala. Dia diampun dosa dia oleh Allah. Allah sebut dalam Quran, wa rabbul ghafur, Allah ampun dosa. Manusia masuk agama Allah di Madinah. Rasulullah tak payah nak cari orang. Dulu cari orang, ketuk pintu di Mekah. Sekarang tak, orang mari cari Nabi. Sebab apa? Di Madinah Rasulullah kalau dia mengajar di Madinah, menyandar pada kerajaan. Di Mekah menyandar pada batang taman, bersandar pada batang taman. Di Madinah bersandar pada kerajaan. Rasulullah sebut satu benda, kerajaan tempatan terus ambil tindakan diam.
Rasulullah tebuk bab ekonomi. Kementerian Keuangan ambil terus laksana. Hebat. Orang mari cari Nabi. Ramai orang masuk Islam di Madinah. Allah gerakkan. Allah nak tunjuk pada kita supaya kita faham. Daripada Madinah balik ke Mekah, tak pergi tempat lain. Balik tempat orang tolak Islam. Bila balik, kisah dia panjang. Rasulullah balik. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Allah kata demi sesungguhnya mimpi yang dilihat oleh Rasulullah adalah mimpi yang benar. Rasulullah bermimpi balik ke Mekah dalam keadaan aman. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Masuk dalam Masjidil Haram, menyempurnakan tawaf sa'i, buat umrah dalam keadaan aman damai. Aman damai. Kisah dia panjang, saya renggang. Rasulullah balik. Tahun mula-mula balik tak dibenarkan oleh Abu Sufyan. Cerita dia panjang lah. Nabi kita balik. Abu Sufyan kata mari tahun depan boleh. Sudah diurus oleh Allah benar. Walhal Abu Sufyan kalau dia izinkan Rasulullah tahun tu, Nabi kita mari tawaf sa'i balik Madinah, habis gitu je. Tapi Allah mengurus kemenangan Islam. Balik. Tahun depan mari ramailah. Ulama mengatakan 30,000 Rasulullah bergerak daripada Madinah mari ke Mekah. Sampai di Mekah Al-Mukarramah dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ucapan ini ucapan yang sangat bersemangat. Labbaik Allah, wahai Allah, aku datang ke rumah kamu. Maksudnya labbaik. Orang Arab tak cakap labbaik dalam pertuturan harian. Saya 10 tahun duduk negara Arab. Tak pernah dengar orang Arab sebut bila kita bercakap gini, wallahi labbaik Allah. Aduh, dia tak guna. Labbaik Allah diguna di medan perang. Kita tahu dalam ihram kita dilarang banyak. Tak boleh bunuh binatang, tak boleh bunuh manusia, tak boleh bercakap tumbuh-tumbuhan tak boleh potong. Sampai berkahwin pun tak boleh. Walhal kalau kita fikir duduk dalam ihram berkahwin berkah. No, berkah. Tak boleh kahwin, tak boleh jadi saksi, tak boleh jadi imam, tak boleh. Dalam ihram. Tengah-tengah tak boleh, Allah ambil perkataan di medan perang. Labbaik Allahumma labbaik. Wahai Allah, aku akan jaga agama walaupun terpaksa menggadai nyawa aku. Dia sebut 30,000 mari ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik. Abu Sufyan terus cabut lagi tinggal Putrajaya. Tak tahu pergi duduk Ulu Selangor ke mana. Rasulullah masuklah. Rasulullah kata, tengok Rasulullah hebat. Man dakhala baita Abu Sufyan fa huwa amin. Rasulullah kata siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Sebab kali ini Rasulullah yang hadir, dia Rasul, dia Nabi, dia imam dalam sembahyang, dia panglima di medan peperangan. Dan sejarah yang telah Rasulullah lalui, Rasulullah menang masuk di medan peperangan yang banyak di Madinah Al-Munawwarah. Ini dia tokoh. Dulu tak apalah, kamu boleh jeruk leher, kamu boleh apa. Kali ini Rasulullah menang di medan perang. Dan berperang dengan orang Mekah. Nabi kita sampai, Abu Sufyan cabut. Rasulullah kata siapa masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Siapa dia Abu Sufyan? Abu Sufyan lah yang buat perang Badar. Kerana dia berlaku perang Uhud, kerana dia lah bapa saudara Rasulullah mati, Sayyidina Hamzah, orang yang hafal Quran, hafal hadis, mati dalam perang Uhud kerana Abu Sufyan. Perang Azab kerana Abu Sufyan. Rasulullah kata masuk rumah Abu Sufyan selamat. Ucapan yang sangat bijak. Kalau istilah sekarang ni, ucapan politik yang sangat mantap. Orang Mekah masuk, Nabi kita tawaf, Nabi kita sa'i. Tawaf sa'i, selesai tahlul, Rasulullah ijtihad. Ya maksyara Quraisy, izhabu fa antum mutlaqa. Wahai sekalian penduduk Quraisy di Mekah, aku iklankan hari ini kamu selamat.
Islam tak berdendam dengan kamu. Walaupun kamu nak bunuh aku maafkan semua. Rahmatan lil alamin. Islam ni rahmat. Oi, kalau kita masuk, kita sapu cuci lah 30,000 ni masuk. Berkuasa pula, sejarah perang menang sama. Menang, lawan Mekah ni menang. Hebatnya iman Rasulullah yang kita kena belajar. Sabar Rasulullah. Fa antum mutlaqa, aku tak berdendam, aku maafkan semua. Kamu dibebaskan. Orang kerja Putrajaya boleh masuk semula, yang kerja swasta boleh kerja, yang berniaga sendiri boleh berniaga. Islam tak ganggu kamu, tak ada apa. Lalu Rasulullah kata pergi cari Abu Sufyan, kira salam kat dia. Ulama yang mengatakan orang kafir bagi salam, Assalamualaikum. Macam mana nak jawab? Tak jawab. Imam Ahmad kata tak boleh jawab. Kerana macam mana selamat daripada orang kafir, sedangkan dia tak selamat, nak ucap selamat kat orang. Imam Ahmad kata tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, dia ambil sandaran situ. Rasulullah kata cari Abu Sufyan, ucapkan salam kepada dia. Orang pergi cari Abu Sufyan, kafir di waktu tu. Rasulullah ingin salam. Ulama mengatakan sandaran di sini harus kita jawab salam, dan harus kita kata ingin salam ke acong. Boleh. Tapi pendapat ini dia tidak kuat. Tidak kuat. Tapi kita kena tengoklah, sebab mazhab lain beramal di negara yang 100% Islam. Kita ni masyarakat majmuk. Dan banyak tempat saya sebut, muamalah kita dengan orang bukan Islam ni biar paling lunak. Sebab apa? Kita nak tarik dia masuk Islam. Selagi ada nas, ada sandaran, kita ambil. Dan saya suka ambil nas ini, sandaran ini. Rasulullah kata kira salam ke Abu Sufyan. Bapak penyangak, bapak jahat, bapak kafir waktu itu. Abu Sufyan mari menghadap Rasulullah. Sebelum daripada ini dia sebut ya Muhammad. Dengan Nabi ni ya Muhammad. Kali ini ya Rasulullah, dia kata. Abu Sufyan, Sayyidina Umar melenting. Dia kata wahai Rasulullah, ni celaka 14 hari. Waktu dia kuat wahai Rasulullah, kita kena ingat, dialah perang Badar, dialah menyebabkan perang Uhud, dialah menyebabkan perang Ahzab. Ramai orang mati kerana Abu Sufyan celaka ni. Hari ni bila dia tak ada kuasa wahai Rasulullah, dia menyamar nak masuk Islam. Tapi alhamdulillah Rasulullah kata ya Umar, hai Umar, duduk diam. Duduk, kamu duduk diam. Sayyidina Umar teguh aku. Dia duduk walaupun bercanggah dengan nakal. Dan memanglah benda macam ni pada hari itu kalau kena zaman kita macam mana? Bertumpu nombor kita berjuang masuk perang mana? Rasulullah latih Abu Sufyan jadi ketua di Mekah. Kalau kita melatih. Tapi Sayyidina Umar bila Rasulullah kata duduk, Sayyidina Umar duduk. Kalau kita lompat keluar, tubuh parti baru. Tubuh parti baru kalau kita diaku. Diaku terima. Bila Rasulullah duduk di Mekah, tengok. Dulu 13 tahun. Berapa orang peluk Islam? Boleh bilang dengan jari. Ramai boleh bilang dengan jari peluk Islam. Yang hijrah muhajirin. Adalah 100-200 orang. Tak ada ulama yang sebut secara tepat 200 orang. Sekitar itu. Bila Islam masuk ke Mekah, masuk dalam keadaan Islam berdaulat. Rasulullah ketua negara. Masuk dengan pengalaman. Rasulullah berpengalaman sebab Islam 13 tahun. Dan Islam ditegakkan di Madinah 8 tahun. Macam mana Rasulullah nak guna dalam tempoh 2 tahun? Pengalaman. Bila Rasulullah ijtihadkan, Rasulullah tubuh negara Islam di Madinah, di Makkah Al-Mukarramah, Allah gazet dalam Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang pertolongan daripada Allah, dibuka Makkah, kamu lihat manusia peluk agama Allah berduyun-duyun, afwaj, seperti ombak di laut.
Ombak pukul pantai, siang, malam, pagi, petang. Itulah dia ibarat orang peluk Islam di Mekah. Kesimpulan saya nak sebut, masuk Islam di Mekah dalam tempoh 2 tahun lebih ramai daripada 8 tahun di Madinah. Dan tak boleh nak banding dengan 13 tahun di bumi sama, di Mekah sama. Ini 2 tahunnya penuh masuk Islam. Dulu 13 tahun. Allahu Akbar, boleh bilang dengan jari. Mengapa? Kerana 2 tahun Islam ada daulah, Islam ada negara. Rasulullah bercakap menyandar pada kerajaan, menyandar pada kuasa. Dulu menyandar pada batang tanah. Rasulullah mengajar, orang kata berlawa. Muhammad tu kan sihir, innaka la sahir, innaka la majnun. Jangan dengar tu orang gila. Dan dalam tempoh 2 tahun tidak ada siapa yang berani memberi petanda kepada kita Islam perlu kepada kuasa. Islam perlu kepada daulah. Kalau tidak, Quran yang ada depan kita ni dia jadi begini. Kita baca Quran, tutup atas kepala, letak atas meja. Keluar daripada masjid, Quran duduk dalam masjid, luar daripada masjid, jahiliah. Kita nak Quran yang kita baca, kita boleh tengok perlaksanaan dia di serata dunia. Ini kewajipan kita orang Islam. Takbir! Hadirat sekalian, minta maaf banyak-banyak jadi terpanjang tertelanjur. Mudah-mudahan apa yang saya sebut diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan sebelum daripada saya berhenti, dengan izinlah daripada pihak pengurusan masjid, saya nak umum kutipan dana bagi tujuan dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Saya diamanah untuk jadi pengurusi dakwah kepada orang bukan Islam, orang Cina, orang India. Dan kerja ni kita tumpuk sebenarnya. Dia jadi dakwah ni dia jadi orang Islam. Kuliah subuh hari ni tak ada seorang Cina yang kafir. Kalau ada Cina pun Islam. Jadi kita jadi terabai begitu. Jadi insya-Allah saya yang bergerak dan kita telah berjaya bina sebuah kompleks yang kita namakan Kompleks Pendidikan dan Dakwah Islamiah Qadim. Kalau masuk belum internet tu, taik Qadim, insya-Allah akan keluar. Dan ini adalah markah kita. Cuma yang saya nak sebut, kita perlu kepada dana yang agak besar dalam bab dakwah. Walaupun kita ada jabatan zakat atau semua sekali, dalam bab zakat ni ada wal muallafati qulubuhum. Masuk satu bahagian daripada zakat kena guna untuk dakwah non-muslim. Tapi saya nak sebut bahasa mudahnya, bab zakat, pejabat zakat ni tak tepilah. Saya nak sebut begitu, sangat menduga cita. Payah bahasa. Jadi tak apalah, saya tak nak panjang. Cuma alhamdulillah dia tak nak bantu ke apa ke terpulang pada dia. Dia jawablah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nak sebut bahawa kita kena bergerak dengan dana, dengan sumbangan daripada orang ramai. Kita dakwah macam di Sabah. Bila kita dakwah, saya sebut dia masuk Islam. Di Shah Alam kita dialog dengan orang India, satu family masuk Islam, alhamdulillah. Di Kuantan baru ni saya berdialog dengan 2 keluarga daripada Cina, alhamdulillah dia masuk Islam. Yang Semenanjung tak ada masalah, dia masuk Islam, masjid dah banyak, dah apa. Di Sabah pendalaman, dia masuk Islam, satu kampung dia masuk Islam. Dia minta masjid. Bila minta masjid, macam mana berat pun kita kena buat. Di Sabah alhamdulillah kita dah selesai buat masjid sebanyak 8 buah. Bukan masjid besar macam ni, dok kecil surau masjid. Tapi walaupun kecil sekarang ni, dengan GST, dengan apa, komen pun 70,000, 80,000. Kalau nak selesa kena 100,000 juga. Tambah-tambah pendalaman, kos pengangkutannya, apanya. Tapi kita buat, alhamdulillah, kurang lebih dalam 10 buah dah selesai. Kita dalam pembinaannya ada, saya pun lupa, 8 ataupun 7 masih dalam pembinaan sekarang ini. Dan ada lagi tempat-tempat lain kita nak bina. Jadi semua ni perlukan kepada kos. Kita dah buat habis juta dah. Kita buat, alhamdulillah, dan ini pun kita perlu. Itu satu. Yang kedua, kompleks Qadim ni, hari ni saya nak sebut dengan bahasa minta tolong siapa.
Sebab kita masukkan pencawan leteri khas. Sebab leteri tak cukup. Aircon ada tak boleh nak pasang. Kalau pasang aircon, dia buat peranan baiknya dengan lampunya. Jadi dia leteri tak cukup. Jadi insya-Allah kita buat. Jadi pencawang ini alhamdulillah kita dah bayar minggu lepas baru ni sebelum saya datang. Bayaran terakhir 40,000 lebih untuk semua sekali 130,000. Bayaran terakhir baru ni untuk meter, lepas tu biji apa semua sekali ni kita habis 40 lebih. Jadi saya nak maklumnya dana yang qadim untuk kita bayar gaji pekerja, gaji guru, dalam tu dia ada mahal tahfiz. Kita bayar gaji guru. Guru ni dia korban dah, dia ada sijil tapi dia tak nak kerja kerajaan, dia nak kerja di qadim. Gaji dia murah, kerja kerajaan dia akan dapat mencecah dekat 3,000 lebih. Tapi kerja di qadim ni 1,200 je. Dia sanggup kerja, dia sanggup berkorban. Jadi bila nak bayar tu kita kata sudah. Yang TMP ni dia kena bayar segera. Kalau tak bayar segera dia akan jadi teranjuk 6 bulan pula. Ini peraturan TMP. Nampak macam mana dalam negara kita ni yang membekalkan letrik ni sesyarikat. Dia banyak kalau sesyarikat ni. Negara lain 3, 4, 5 syarikat. Sebab tu letrik dia jadi murah. Sebab 4, 5 syarikat dia bertanding. Bertanding. Tempat kita ni itu jadi masalah. Satu je. Macam Esteru dia satu. Macam-macam hala dia buat. Cuba ada 5. Kamu buat hala kita ambil lagi. Macam kedai kopi lah. Kalau ada satu dalam kampung cawang dia tak basuh. Cuba ada satu. Cuba ada 2. Ada 2 elok dah. Bertanding. Sebab kamu tak basuh aku pergi sini. Tak apalah. Tapi saya nak cerita kita bayar yang TMP. Akhir sekali dana kita kering menyebabkan kita tangguh bayaran gaji pekerja-pekerja. Tak banyak gaji sekali dengan tukang kebun, sekali dengan tukang masak apa semua sekali. Gaji kita RM11,150 sebulan. Dan setakat ni kita tak pernah tertangguh lagi. Tapi yang ni guru-guru dia kata tak apa, ambil yang tu dulu untuk bayar. Jadi sayanya tidak nak benda ini tertangguh begitu, kesian. Jadi saya mengharapkan kepada ibu bapa yang diberi rezeki oleh Allah, tolong bantu. Ini minta tolong. Sebab tu saya tu dan saya hasrat besok saya balik ni boleh bayar. Kalau tak cukup sikit-sikit tu saya boleh tampung. InsyaAllah kita sama-sama ambil tanggungjawab ini. Mudah-mudahan urusan dakwah kepada non-Muslim ini berjalan dengan baik insyaAllah. Jadi dana ni dengan izin daripada urusan masjid kita letak di ada tabung insyaAllah, ada tabung dan Muslimah pun buatlah macam mana sekalipun insyaAllah. Jadi sekali itu saja. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zidna 'ilma, Allahumma zidna fahma, Allahumma zidna rizqan halalan tayyiban. Allahumma ighfir li jami'i amwatil muslimin allazina shahidu laka bil wahdaniyah wa bi nabiyyika bir risalah wa matu lahum ala zalik. Allahumma dabbirna fa inna la nusibu tadbir. Allahumma dabbirna fa inna la nusibu tadbir. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma tammimna bil khair. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأعيد ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تكبير.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Masya Allah.